Yang Section 29 sekarang ni dari segi OSH coordinators punya requirement provision tu sebenarnya mana-mana tempat kerja yang memang tidak mengajikan setiap officer seperti mana yang dalam Section 29 mengikut perintah-perintah industri-industri macam mana yang sepatutnya ada SHO tu, majikan perlu melantik OSH coordinator khususnya yang bilang pekerja 5 orang dan lebih. Okey. Jadi sebenarnya sejarah OSH coordinator ni, sejarah dia, we started master plan for SME since 2009 lagi. So masa kita buat master plan untuk SME tu, kita ada beberapa program sebelum ni. Kita ada fast track registration, kita nak bantu PKS mendaftarkan kilang dia dengan cara yang mudah, kan? Mana kita tak perlu katakan dia punya plan layout A3 size, tidak, cukuplah memadai even A4 size, tapi maklumat yang sepatutnya ada dalam tu, dan kita still acceptable, kita bantu dia dan kita guide dia. Dan in fact kita distribute JKJ 105, one of the mechanism, one of the barang yang perlu dihantar for the purpose of registration. To the extent kita bantu kita punya SMI. Kemudian kita ada juga OSH Company Support ni. Company Support ni kita buat door to door program ni. Door to door program ni maknanya kita sebenarnya memberi guidance, memberi panduan kepada tempat kerja. Masa ketiga tu kita lebih fokus pada kilang lah, kilang-kilang yang small and medium industry ni. Kita jadikan dia kilang angkat ataupun kilang angkat, mana kita akan assign our officers bagaimana nak meningkatkan tahap KKP dia. Peringkat awal bila kita buat door to door program ni, kita pergi dekat kilang dia masa dia buat operasi. So you bayangkan kalau dia tengah buat operasi, mana majikan willing to accept you ambil pekerja dia, nak beri penerangan, nak buat briefing. They have no time. They consider that as a macam gangguan. So that approach tak jadi, tak berkesan. So kita buat satu keputusan bahawa pendekatan kali ini, those tempat-tempat kerja yang kita pilih untuk kita bantu tu, kita minta majikan please identify one or two untuk kita train dia, kita groom dia dalam dia nak meningkatkan tahap pengetahuan dia dan kemahiran dia related to KKP. Kita nak train dia. So untuk itu sebenarnya once majikan dah kena pasti siapa, misalnya supervisor dan sebagainya, dan kita kumpulkan, kita tak buat program untuk 1-2 kilang, kita buat contoh dalam sekali satu grup 20-30 kilang, dan kita kumpulkan 20-30 yang wakil yang ada ni datang ke tempat yang kita sediakan ketika tu. Di situlah kita mula train dia dari segi pertamanya meningkatkan pengetahuan, kemudian meningkatkan kemahiran. Pengetahuan ni sebenarnya apa dia? Kita maklumkan dia dari segi keperluan pengetahuan dia tentang undang-undang, pendedahan undang-undang. Dia tahu apa pun undang-undang sedang buka kuasa. Dia tahu hak dia sebagai pekerja, dia tahu hak dia sebagai majikan, dan dia tahu macam-macam profesi-profesi yang related dengan keselamatan dan kesihatan. So itu kita bagi dia dalam bentuk pendedahan untuk pengetahuan dari segi perundangan. Kemudian kita tingkatkan dia kemahiran untuk cara mana? Untuk kita nak membantu majikan dalam nak menguruskan tempat kerja dia ataupun nak pencegahan kepada tempat kerja dia, mau tak mau kita kena ajar dia bagaimana nak buat hazard identification, pengenal pastian hazard, kemudian risk assessment. Lepas dia dah identify hazard, dia kena nilai setinggi mana risiko sebenarnya ada hazard tadi tu. Kemudian bila dia dah tahu berapa seriousnya risiko tu, dia kena berfikirkan pula langkah-langkah kawalan yang perlu diambil. So that kemahiran tu kena ada, pengetahuan tu. This hierarchy ni is very fundamental, is very important, necessary untuk semua tempat kerja sebelum diorang boleh mengenal pasti langkah-langkah kawalan yang sesuai. Dan kita ada satu sesi juga pada sebab bila kita bangunkan modul program door to door program ni since 2009 lagi, maknanya kita dah bangun modul-modul yang berkaitan dengan perundangan, modul berkaitan dengan hierarchy, kemudian modul yang lebih spesifik kepada contohnya lah keselamatan kimia, keselamatan yang tentang isu kesihatan pekerjaan dan sebagainya. So kita bangunkan modul tu dan kita train yang so-called tadi kita panggil, kita tak panggil OSH coordinator ketika tu, kita panggil person in charge, PIC, which is been identified and appointed by the majikan tadi untuk bersama-sama dalam program ni. So kita kena ada orang yang dicadangkan tadi tu, kita train dia macam tadi lah, kita tingkatkan pengetahuan dia, tingkatkan kemahiran dia,
dengan pengetahuan dari segi perundangan, kemahiran dari segi high rate dan sebagainya, dan dengan spesifik knowledge perundangan. So kita buat program tu. Lepas kita completekan modul ketiga itu, dan kita of course lah, setiap sekali kita buat banker sebagainya akan ada assessment, akan ada assignment, itu perlu. Lepas tu dia akan baliklah ke tempat kerja dia. Bila balik ke tempat kerja dia tu, di sinilah maknanya kita setiap tempat kerja tu akan ada kita panggil pula pegawai kita will take charge. Kilang A ni kata mungkin Cik Ali, kilang B ni mungkin Cik Abu dan sebagainya. So kilang selepas kita train dia, Cik Ali, Cik Abu akan pastikan apa yang dia belajar tu dia praktikkan dekat tempat kerja dia. So itulah sebenarnya kita panggil pada awal tu sebenarnya person in charge. Mana-mana tempat kerja memanglah tanggungjawab berkenaan nak pastikan tempat kerja selamat, sihat dan sebagainya tu memang sepenuhnya ditanggung ataupun tanggungjawab majikan. Tapi majikan di IKS ni semua dia nak buat. Majikan di IKS ni sangat banyak constraint. Yang pertama dari segi peruntukan, keduanya dari segi knowledge, dari segi resources yang berbagai-bagai tadi lah yang bermasalah. That's why bila masa dia nak fikir benda-benda gitu, memang tak terfikir pun, tak sempat nak fikir pun. That's why kita bantu dia. Please identify dalam ramai-ramai pekerja you ni, siapa yang you rasa boleh bantu you, yang rasanya boleh memahami lah dari segi teknikalnya, dari segi perundangannya, untuk kita groom dia, untuk kita enhance dia punya knowledge dan skill tadi tu dalam konteks nak membantu majikan menyediakan apa-apa langkah kawalan khususnya dalam usaha nak mencegah kemalangan tempat kerja. Itu sebenarnya kita panggil PIC. Lepas tu bila kita review kita punya master plan for SME tu, dan saya tengok pendekatan yang seterusnya dalam kajian tu lebih mirip pada apa yang pernah kita buat, tapi dia fine tuning the approach. Dia tak panggil PIC, dia panggil OSH coordinator. Itulah cerita dia. Kita nak majikan you lantik lah siapa yang you rasa boleh bantu you, yang sesuai, yang boleh orang kata mengikuti kita program ni. Itu ada lantik dia punya biasanya supervisor lah kebanyakan masa. So untuk itu sebenarnya itulah bila kita guru-guru dia, orang ni naik balik bantu majikan menjadikan safety policy, sebab kita ajar dia kenapa penting safety policy. Kita ajar dia tentang safety committee, how to orang kata to form the safety committee, how the safety committee is supposed to function, semua kita ajar dia. Yang penting dia tadi tu high rate. Kita ajar dia macam mana buat high rate, dan kita suruh dia buat high rate kadang-kadang based on the actual activity apa yang tempat kilang dia tu. Kalau dia kilang perabot, dia akan buat aktiviti high rate dia related dengan aktiviti kilang perabot. Kalau yang food industry tu, food manufacturing, dia buat tentang aktiviti yang tu. Maknanya dia the real exposure and the real pendedahan kita bagi. Lepas dia balik tu, dia akan bantu majikan dia start buat lah, dan kita itu kita pantau. Kalau tanpa pemantauan tak ada juga. Then our officer has to do the follow up regularly. Di sana kita masih lagi train dia. Kalau high rate dia tak berapa complete, kita betulkan lagi. Kalau dia documentation dari segi safety policy yang semua tak betul, kita akan kita bantu dia. Kalau dia punya SOP tak berapa nak complete, kita masih bantu lagi dia. So at the end, kita tengok dengan pendekatan yang ini memang ada perubahan yang signifikan, because those yang terlibat dalam program door to door ketiga tu, bila kita buat baseline audit tu, biasanya DE. So selepas kita implement this program, alhamdulillah, maknanya sebahagian besarnya paling kurang pun C, dan ada quite a number juga yang at least B. That's why dalam perundangan, this OSH coordinator ni adalah someone yang kita panggil trained person. They have to attend kursus-kursus yang telah ditetapkan oleh ketua pengarah. Itulah sekarang. Mengapa? Isu safety bukan sahaja kat kilang. Isu safety berada di semua aktiviti pekerjaan. That's why dalam pindaan AKKP yang kita baru dapat endorsement yang telah berjaya lulus oleh Dewan Rakyat dan Negara tu, kita tengok dalam the application tu, cuma dia tak cover armed forces working on board, which is governed by the shipping ordinance, dan juga yang domestic workers tu, mat semua tu. The rest punya, dan selain pada tu, apa saja aktiviti kerja yang dibuat covered under OSHA. Kemudian macam tadi lah yang saya cakap tadi, untuk setiap tempat kerja memang tanggungjawab sepenuhnya adalah manager, pengurus kilang, owner kilang kan. Tapi these are the people tak boleh nak buat.
So they have to be support dengan orang macam tadi lah. Mesti ada. Dulu kita panggil senang kita panggil person in charge. Bila person in charge ni, maknanya dia lah yang kita perlu groom dia. Sampai tu OS coordinator sesuai lah. Bila kita kata setakat orang kata aktiviti-aktiviti yang selain daripada yang berisiko tinggi seperti jalan perintah tu, memadailah OS coordinator tadi yang perlu untuk majikan yang boleh membantu majikan untuk menguruskan hal-hal KKP di tempat kerja. Itu sebenarnya. Satu lagi, itu tak perlu dari segi perundangan. Dari segi perundangan tak perlu. Tapi kadang-kadang kalau katakanlah SHO kata tempat kerja ni besar sangat kan, besar sangat. Mungkin setengah majikan they employ more than one safety officers. Mungkin ada safety department, dia ada safety manager, boleh ada satu SHO, tapi dalam masa yang sama dia been supported ataupun assisted by the OS coordinator pun boleh juga. Kalau dia nak that structure untuk membantu dia menguruskan KKP boleh. Dan dari segi perundangan dah comply dah, ada SHO contohnya. Tapi kadang bila tempat kerja yang besar, banyak sangat bahagian-bahagian tu, susah nak kontrol sebagainya, why not kita ada OS coordinator dekat lebih tempat-tempat bahagian lebih spesifik pun boleh juga. Sebenarnya orang kata yang itu pun boleh dipikirkan juga sebab macam tempat-tempat yang besar-besar, dia bila ada safety department aja, dia ada safety manager, dia ada SHO, dan of course dia akan ada dia punya dipanggil safety executive ke something like that lah. Dia dalam perundang kita tempat kerja, mana-mana tempat kerja. Kalau dia ada banyak branch, adakah setiap every branch? Tempat kerja tu kena ada lah. Setiap tempat kerja? Yes. Bukan ikut syarikat Tak. Dia kata dalam perundangan tu tempat kerja kan? Dalam perundangan dia tempat kerja. Tempat kerja. Even macam contohlah syarikat macam katakan Sunway. Dia ada 10 tapak banner. Diorang buat semua projek more than 20 million. Every single project tu dia kena ada SHO. Dah. Okey, katakan you punya kilang ya. Kilang you 3 tingkat lah. This is within the fencing area. Kata syarikat ni syarikat ABC. You buat tayar dan sebagainya, you ada 3 floor. Floor ni buat ni, floor tu, tapi at the end you punya produk mungkin you ada 2-3 produk, tapi under the company of ABC. You still perlu ada, contoh kalau kepulauan kata perlu ada safety officer, kena safety officer. Seorang safety officer lah within the fencing area. Bila mana industri ni katakan industri yang termasuk dalam perintah. Walaupun every floor tu katakan ada 100 orang, 200 orang, itu tak perlu. Maknanya tempat kerja ni this fencing area ni. Kebanyakan kilang kita semua berfencing kan. Bertingkat-tingkat tak kisah. Asalkan kalau tingkat A, ground floor syarikat ABC, tingkat ni tingkat ground floor, satu tingkat lagi CDE buat benda lain, management lain, itu lain. Ni tempat kerja A, ni tempat kerja B. Itu beza dia. Ni tempat kerja. Okey. Dan kalau bila kita first introduce kita punya modul for OS coordinator, mula-mula kita cover kilang. Bila kita cover kilang, the first one or two module tu common, semua orang kena tahu undang-undang, kemudian HIRAC, pencegahan. So when come to modul yang ketiga tu, kadang-kadang itulah satu modul yang biasanya kita tailor-made dengan aktiviti dia. Itu sepatutnya berlaku. Modul yang 3 tu lah yang sebenarnya yang nak merealisasikan kefahaman itu tentang apa dia dah belajar perundangan, safety policy, safety committee, dia dah belajar HIRAC, macam mana nak buat reassessment. Now dia nak buat practice macam mana tempat sekolah ni, so kita kena create senario dia, modul dia tentang aktiviti di sekolah. Itu yang sepatutnya berlaku. Okey, sebenarnya macam saya cakap tadi lah, HIRAC ataupun assessment adalah very fundamental untuk majikan laksanakan bagi tujuan mengenal pasti langkah-langkah kawalan. Okey. Sebelum ni bukan kata tak ada HIRAC, bukan HIRAC tak lakukan. Kalau dalam section 15 yang sebelum ada, yang sedia ada ni, dia menyatakan tentang kewajipan majikan memastikan setakat yang praktik keselamatan dan kesihatan pekerja dia dan orang-orang lain selain daripada pekerja dia. Itu very general punya kewajipan dia. In spesifik, menyediakan prosedur kerja lah, menyediakan senggaraan. So dalam konteks kita nak menyediakan prosedur kerja tu, kita tak boleh suka-suka macam buat syair, buat puisi, buat pantun, tak.
Bila kita nak buat prosedur kerja, kita pertama nak understand aktiviti kerja tu, kan? Untuk itu, sejauh mana di sinilah bila kita nak identify apa aktiviti kerja nak buat safe, kita panggil prosedur kerja selamat ataupun safe work procedure. So untuk bila kita kata kita nak bangunkan safe work procedure, maknanya aktiviti yang kita nak uruskan ni adalah aktiviti yang berisiko. Bila dia berisiko, maknanya dia mempunyai bahaya. Bila dia ada bahaya, kita kena pastilah bahaya apa sebenarnya yang related to the activity. Bahaya apa sebenarnya? Mungkin dari segi kemungkinan pendedahan jentera yang bergerak tu, itu bahaya yang sedia ada tu. Okey, mungkin terdedah kepada permukaan panas yang mungkin dalam tangki yang ada steam dalam tu tak bersalut, ada permukaan yang panas. Itu bahaya-bahaya yang kita boleh kena pasti. Bila kita dah kena tangki ni ada dalam ni ada steam ni biasa temperature almost more than 100 degree Celsius, dan body dia kalau tak disalut, tak ditebat, memang kalau come into contact, kesan dia melecur dan sebagainya. Itu kesan dia, tapi bahaya tadi permukaan panas. Okey, bila dah panas ni, bila ada permukaan panas ni, macam mana pula kita kata nak mengelakkan pendedahan, mengelakkan pendedahan kerja tersentuh. Contohlah bila tangki panas tu betul-betul berada dekat laluan orang, di situlah satu laluan untuk orang keluar dan masuk, tangki panas tu sebelah dia. So kalau kita tengok dari segi bila kita buat risk assessment ataupun high rate tadi tu, bila kita dah identify dah bahaya dia permukaan panas tadi tu. Kemudian seteruk mana risiko dia, adalah probability kebarangkalian tersentuh, dan kalau tersentuh apa jadi? Melecur. Mungkin melecur ni mungkin depend lah, kalau tersentuh banyak mungkin dia punya severity lagi besar lah. Jadi kita tengok kalau letak kat sebelah laluan orang keluar masuk, the probability is very high orang nak tersentuh. Kemudian tamat tengok pula kalau tersentuh, mungkin boleh melecur sebagainya. So kita adalah rating, kita boleh buat rating untuk kita menilai risiko. Without apa-apa langkah kawalan tu, the chances dan severity tu dia akan jadi risiko tinggi, sebab kebarangkalian tu sangat tinggi, sebab laluan orang ramai ya. So bila risikonya tinggi, di sini datanya kewajipan majikan nak fikir apa langkah kawalan yang sepatutnya disediakan. Apa langkah kawalan? Worst come to worst, mungkin dia kata paling kurang buat dulu barrier ni orang takkan termasuk dekat danger zone tu. Orang keluar masuk, tapi because ada barrier, dia takkan come into contact dengan permukaan panas tu. So dengan kata lain, untuk kita memikirkan langkah-langkah kawalan untuk sebarang aktiviti yang mendatangkan risiko, risk assessment atau penilaian risiko tu ataupun high adalah sangat-sangat penting. Cuma dalam perundangan sebelum ini, dia sebenarnya dah built in dah. Contohlah majikan kena menyediakan safe operating procedure. Nak buat safe operating procedure macam yang saya cakap tadi, bukan macam kita buat syair kan, kita tak pasal buat pantun. Itulah dia mana kita laksanakan risk assessment tadi tu. Itulah sebenarnya. Kemudian to be yang kata kita nak menjelaskan keperluan risk assessment akhirat ini, kita nyatakan secara jelas kena buat. Most of the accident yang berlaku adalah related to dengan risk assessment, sama ada risk assessment dia tak buat, risk assessment buat tapi tak lengkap, ataupun risk assessment yang dia buat tu tidak review, tidak disemak. Kalau kita baca safety alert Singapore, accident dia setiap conclusion dia mesti ada isu risk assessment Dan ini adalah semua tempat kerja diberi perlindungan daripada akta yang sedia ada. Itu yang penting. Semua tempat kerja perlu diberi perlindungan oleh undang-undang yang disediakan ini. Perlu. Maknanya kita pun rasa terselamat ataupun kita rasa a bit comfortable kalau anak kita pergi tuition, tempat tu di mana isu KKP juga telah diambil kira untuk keselamatan anak-anak kita juga, because of the activity yang dijalankan. Contohnya bila you pakai dulu pakai papan hijau, kemudian dia ambil cikgu pakai kapur. Itu bila panggil murid tukang padam, kadang debu tu. Kalau sedikit demi sedikit kita expose dengan debu kapur tu, that will cause probably health issue. So untuk itu sebenarnya bila kita kata disampaikan tuition punya aktiviti pun kita ambil cakna tentang KKP,
kita tengok ni keadaan ni aktiviti tak selamat ni untuk kita punya student, sebab menjadi kewajipan majikan memastikan keselamatan pekerja dia, mungkin cikgu dia dan juga orang lain. Orang lain ni murid dia. Ada covered sebab budak ni diberi perlindungan oleh undang-undang. Cikgu dia tadi yang terdedah dengan kapur, terdedah dengan apa ni, yang bila kita pakai whiteboard marker dia dengan solvent sebagainya, itu cikgu dia. Kemudian bila murid pula tadi, bila contohlah tolong padam ke sebagainya, kena kat tangan dia, tiba-tiba lap muka sebagainya, dan orang selain pada pekerja dia, murid dia. Dan OSHA cantik lah design dia. Cuma saya tak menjadi satu offense yang pastinya bila dia tak buat risk assessment untuk sebarang aktiviti yang dilaksanakan tu, biasanya kita akan lebih anggota praktikal lah. Contohnya, kita pun tak mahu sebenarnya tunggu berlaku kemalangan baru nak ambil tindakan. Biasa bila kita buat enforcement, katakanlah kita tengok ada aktiviti yang sangat berbahaya, penggunaan jentera ke, penggunaan chemical ke. Bila digunakan chemical, bila digunakan jentera, kita tanya ada prosedur mana? Tak ada prosedur dan sebagainya. Maknanya dia tak buat risk assessment. Dalam konteks itu sebenarnya di sinilah yang kita rasa we have to take it serious. Aktiviti you sangat berbahaya. You tak buat risk assessment, dan of course langkah kawalan you pun mungkin kadang-kadang langkah kawalan dia just simple, dia bagi glove, dia bagi mask atau dia bagi respirator, which is not, kadang-kadang tak sesuai. Itu pada dia mungkin dah mencukupi, sebab bila kita tengok ni tak betul, ni takkan pakai bagi glove yang salah spesifikasi, pakai respirator yang tak sepatutnya untuk chemical yang ni. So sebab dia tak buat risk assessment, dan kita tengok sangat penting dia buat risk assessment. So kita tak payah tunggu kemalangan, tak payah tunggu orang collapse, kita dah boleh ambil tindakan pendakwaan. Boleh? Pendakwaan? Boleh? Any offense memang subject to Hanya tak ada buat risk assessment pendakwaan? Yes, boleh. Itu yang baik sebelum accident. Wah, bila kita pergi, orang dah pengsan, orang dah putus tangan, kita tengok dia memang tak ada prosedur. Itu satu lagi, risk assessment tak buat. Tapi tak gunalah kita buat pendakwaan selepas orang putus tangan. Saya sangat setuju sangatlah dengan OSH coordinator punya approach ni. Because saya lihat mana tempat kerja memang yang penting ni betul lah, majikan ataupun pengurus yang the owner industry dah bertanggungjawab, tapi dia takkan berkesempatan. Tu that simple punya scenario. Masa saya di Sabah tu, saya buat pemeriksaan one of the kilang sawit dekat Sahabat. Pengurus kilang sawit tu saya punya classmate dan housemate masa study. Saya pengurus kilang sawit tu. Dia tanya, macam mana you punya macam mana program KKP kan? Alamak li, buah banyak. Bila buah banyak, dia tak akan cakap pasal safety. Dan dia sendiri pun pernah dapat saya punya notice. Kan memang lain sikit bunyi kan. Sebab apa tahu, saya pergi buat pemeriksaan tempat kilang dia. Dekat boiler house dia tu, lantai pun dah teruk karat, railing dah reput, roof pun macam nak runtuh. Dia kata aku dah minta bajet dengan dia punya dia panggil regional general manager, GM, tak dapat. Nah, okey, tak apa, kalau aku tak dapat, aku keluarkan notis. Few days later selesai, settle. Dekat Sabah, satu lagi, dulu pasal isu chemical health reassessment kan, guru kilang, they know very well about the requirement. Kena buat chemical health risk assessment. Dia tahu. Tapi bila dia sampaikan, dia convey dia punya request pada dia punya GM ataupun pada owner dia, tak dapat bajet. Susah nak dapat bajet. Sebab nak buat, kena buat secara itu assessment tu, dia kena dapat bajet. You know apa berlaku? Dia minta saya keluarkan notis NOI. Dia minta surat kuning tu. Dan finally dapat. Dibayangkan. Pun ada. Ini pengalaman on the ground ni.
Please subscribe to our YouTube channel and don't forget to press on the bell icon. Thank you.